A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung tadabbur surah Al-Buruj. Yang lepas kita berhenti sampai ayat ke-9 kan? 9. Kita sambung ke 10. Dalam ayat yang lepas Allah nak beritahu sikap manusia yang suka mendustakan para rasul, menolak kebenaran. Dan sampai tahap mereka melampau, iaitu mereka membunuh dengan cara membakar orang-orang yang beriman. Dan Allah beritahu dosa orang beriman sehingga mereka ditangkap, diseksa dan dibunuh dengan cara dibakar hanya satu dosa sahaja, iaitu dosa mereka beriman. Sebenarnya itu bukan satu dosa, tapi bagi orang kafir, jenayah besar yang dilakukan oleh orang Islam ialah beriman. Kalau orang kafir merompak, berzina, membunuh, bagi mereka itu kecil. Tapi bagi orang beriman, bila dia beriman, itu satu jenayah besar bagi mereka, yang bagi mereka seharusnya dihukum dengan kejam, dibunuh, sama ada cara dengan dibakar ataupun dengan apa saja bentuk penyiksaan. Di situ juga Allah nak beritahu untuk beriman kepada Allah perlu membayar satu harga yang sangat mahal. Nyawa. Jadi beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, rupa-rupanya satu kesalahan besar, satu jenayah besar bagi orang-orang kafir. Orang kafir tidak akan duduk diam, tengok je bila tengok orang beriman. Kenapa? Bagi mereka itu satu jenayah. Kemuncaknya mereka akan membunuh. Dan itu yang Allah nak bagi tahu daripada dulu sampailah hari ini dan sampai kiamat. Siapa yang beriman kepada Allah, dia akan menghadapi ujian yang besar. Okey. Kemudian Allah beritahu, setelah Allah sebut kisah sebelum ni, siapa yang beriman, dia akan menghadapi ujian, dia akan diseksa, kemuncaknya dia akan dibunuh. Tapi adakah Allah akan biarkan begitu saja orang beriman dibunuh, diseksa? Allah akan membalasnya. Allah tak mungkin melepas mereka. Di ayat berikutnya Allah nak bagi tahu balasan orang-orang yang tak beriman, yang telah menyeksa orang beriman. Apa balasan untuk mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi sesungguhnya orang-orang yang fatanu mereka menyakiti orang-orang beriman. Dalam konteks ayat ni, menyakiti maksud dia ialah membakar.
al-mu'minin, orang-orang yang beriman lelaki, dan okey. Jadi apa makna fatanu? Menyakiti. Ataupun dalam konteks cerita ni, mereka membakar orang-orang beriman. Kemudian summa, lam yatubu, bukan tidak sekali-kali, bukan tidak akan, tidak je. Kalau tidak akan, lan. Kalau tidak sekali-kali pun sama, lan. Summa lam yatubu, dan kemudian tidak mereka bertaubat. Apa makna bertaubat? Perkataan tabah telah bertobat, makna dia raja'ah, kembali. Ini asal makna taubat. Waalaikumsalam, iaitu rujuk. Tabah, mereka rujuk, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak kembali kepada apa ni? Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Orang yang nak bertobat ni makna dia sedang melakukan dosa, dia dalam maksiat. Bila bertobat makna dia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Dia tinggal maksiat, kemungkaran, dan kembali kepada ketaatan. Dan syarat taubat tu, syarat taubat ada 5. Selagi tidak ada 5 ni, taubat tak akan diterima. Apa dia yang pertama? Menyesal. Mana kalau dia tinggal dosa tapi tak menyesal, Allah tak akan terima. Kenapa dah tinggal dosa ni? Saya dah bertaubat tapi tak menyesal, Allah tak terima. Tak menyesal, tak sedih. Yang kedua, tinggal dosa. Kadang-kadang dah menyesal tapi tak tinggal lagi. Tengah-tengah mengumpat tu, menyesal lah saya, lepas tu sambung lagi. Dia tinggal dosa ni termasuklah melibatkan dosa orang ataupun melibatkan orang. Kalau kita ambil barang orang, tinggal dosa tu maksud pulangkan. Ambil duit ke ataupun kita mengumpat ke, kena minta maaf dengan dia. Selagi tak pulangkan, taubat tak diterima. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah. Taubat mesti ikhlas kerana Allah. Ada tak orang bertaubat tak ikhlas? Ada. Dia bertaubat kerana orang ataupun kerana musim. Kebetulan musim tu orang semua miskin, dia pun bertaubat daripada mencuri. Allah terima tak taubat dia? Tak. Ataupun dia mencuri, lepas tu kena tangkap, masuk penjara, dia pun bertaubat. Sebab apa? Tak boleh mencuri dah. Taubatnya tak diterima.
Boleh? Yang keempat, tak serta-merta tu makna tinggal lah. Dia berazam tidak akan ulang. Kalau dah menyesal, dah tinggal, dah ikhlas kerana Allah, tapi tidak ada keazaman untuk tinggal dosa, Allah tak akan terima. Yang kelima, masa taubat tu ialah waktu diterima. Sebab ada tak waktu tak diterima taubat? Bila? Satu. Yang kedua, Allah rakam kisah Firaun bertaubat, tapi Allah tak terima sebab nyawa dah sampai ke halqum. Okey, boleh? Jadi siapa nak bertaubat kena pastikan cukup 5 syarat. Ramai orang bertanya, taubat saya diterima tak? Tak payah tanya orang, cek 5 syarat tu ada tak? Kalau ada 5, insya-Allah Allah terima. Sebab Allah yang suruh kita bertaubat dan Allah berjanji dia akan terima taubat bila cukup syarat. Perlu tak ada solat taubat? Tak, itu bukan wajib, bukan syarat. Mandi bunga, kalau mandi bunga kena bertaubat sekali lagi. Okey, siapa yang menyakiti orang beriman, apa saja, sama ada dengan perkataan, dia kata orang beriman ni bodoh, ketinggalan zaman, menyakiti, ataupun dengan perbuatan dia mengejek kan, dia mengejek cara berjalan, sama ada lelaki ataupun wanita, kemudian dia tidak bertaubat, maka falahum, bagi mereka azabun, azab jahannam. Apa makna jahannam? Azab neraka. Tak, kalau api neraka dalam Al-Quran nar. Kalau azab jahannam, jahannam tu salah satu nama neraka. Cuma apa makna jahannam? Saya pernah beritahu. Tak, jahannam ada 2 maksud. Pertama gelap, yang kedua dalam. Gelap dan dalam. Okey. Siapa dia? Ya, kalau dia kafir. Kalau dia kafir, dia tak akan keluar. So, kalau orang Islam yang berdosa, dia tak akan masuk jahannam, dia masuk neraka lain. Tak, Allah tak sebut neraka jahannam ni adakah khas untuk orang kafir ataupun orang Islam yang berdosa masuk juga. Allah tak sebut. Jadi mungkin orang Islam pun masuk neraka jahannam juga. Cuma beza dia apa dia? Orang Islam masuk neraka dengan orang kafir masuk neraka, beza satu je. Orang Islam keluar balik. Dia masuk neraka apa? Tak penting. Sebab semuanya panas. Dan Nabi kata api neraka jahannam berapa kali ganda? 69. Okey. Ini ayat ni khusus kepada kisah yang sebelum ni. Apa orang kafir buat pada orang beriman? Dia bakar kan? Maka Allah bagi amaran pada dia, mereka juga akan dibakar. Sama-sama bakar. Apa pengajaran dia? Balasan setimpal dengan perbuatan. Tetapi sama tak manusia bakar manusia dengan Allah bakar manusia? Sama tak? Tak. Apa yang tak sama? Allah bakar hidup balik. Adakah mati? Allah bakar hidup balik. Mana adakah mati? Tak. Allah bakar tak mati dan Tuhan kata apa dalam surah tu? La yamutu fiha wala yahya.
Apa makna dia? Dalam mereka tidak mati dalam neraka itu dan tidak hidup. Satu beza dia. Kalau manusia bakar, yang ni orang beriman yang kena bakar dalam parit ni, mati tak? Mati. Berapa lama ambil masa untuk mati? Siapa ada pengalaman kena bakar? Apa dia? Surah Al-A'la. Saya tak ingat lah. Boleh cek lah. Okey. Kalau manusia dibakar, berapa lama? 15 minit 15 minit. 15 minit. Tapi itu kalau Allah biarkan. Kalau Allah nak matikan cepat, mungkin 1 minit. Bakar je, terus Allah cabut nyawa. Tapi kalau Allah bakar, la yamut, mereka tidak mati dan tidak hidup. Mati syahid mana ni? Dalam peperangan? Rasa. Sebab dia rasa sakit lah, Allah bagi kelebihan. Sama juga mati jatuh bangunan, mati terbakar, mati lemas. Allah bagi kelebihan mati syahid. Sebab apa? Sebab dia menanggung kesakitan. Itu balasan. Jadi memang sakit. Kalau tak sakit, kenapa dapat balasan yang lumayan? Sebab sakitlah. Sebab tu dalam Islam, semakin kita sakit, semakin kita menderita, dan semakin kita sabar, pahalanya semakin besar. Boleh? Kemudian ada tak mati yang tak sakit? Ada? Tak ada. Apa dah? Nabi, orang yang paling mulia Nabi, tapi bila Nabi mati, sakit tak? Sakit. Kalau orang syahid lagi kurang pada Nabi. Jadi semulia Nabi sakit mati sampai berpeluh. Nabi kata, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada kesakitan. Sakarat. Dia sakit tu macam orang mabuk. Kalau mabuk saja okey. Macam orang minum arak, dia mabuk, sakit tak? Maksud Nabi ialah, kan Nabi cakap tu masa dia tengah sakit tu. Nabi nak gambarkan terlalu sakit lah sakarat. Boleh? Tapi kadang-kadang kita tengok orang mati, zak hilang lah. Adakah sakit dia sekejap? Wallahu a'lam. Allah Maha berkuasa nak jadikan rasa sakit lama dalam tempoh sekejap. Allah Maha berkuasa. Macam saya begitu sepupu saya kan, lepas main bola, baru hari Ahad lepas lah. Lepas perlawanan bola sepak, dia berjalan nak pergi ke masjid. Tengah berjalan, rebah, mati terus. Umur 44. Ada sakit? Ada. Tapi berapa lama? Wallahu a'lam. Kalau tengok tu macam sekelip mata je. Boleh? Sakit atau tak sakit? Sebab itulah sahabat ni, dia tak fikir sakit, dia fikir apa dah? Apa yang akan dia dapat selepas mati. Sebab tu dia berebut nak mati syahid. Sebab dia bukan fikir sakit mati, dia fikir nikmat balasan tu. Kita takut mati sebab apa? Sebab fikir mati. Sebab apa tak fikir balasan? Sebab rasa macam tak layak je. Kan? Okey, bagi mereka azab Jahannam. Tengok dalam ayat ni, di mana rahmat Allah? Siapa yang membakar orang-orang beriman lelaki dan wanita, kemudian dia tidak bertobat, bagi mereka azab Jahannam, dan bagi mereka azab Al-Harik yang membakar. Dalam ayat ni Allah cerita balasan kepada orang kafir, iaitu dua jenis azab. Satu Jahannam,
Yang kedua azabul harik. Tapi dalam ayat ni ada rahmat Allah. Cuba perhati di mana rahmat Allah. Subhanallah, taubat. Besar tak dosa orang kafir ni? Ya. Dia bakar berapa ramai orang Islam hidup-hidup depan mata dia. Tapi Allah masih bagi tak peluang. Allah bagi peluang. Jadi bila dia tak bertobat dan Allah azab dia, jangan salahkan Tuhan. Dan memang dia tak salahkan Tuhan. Sebab Allah bagi peluang. Sampailah nyawa sampai ke halqum. Dosa banyak mana sekalipun Allah ampunkan. Termasuk yang bunuh 99 dan seorang lagi 100. Allah ampunkan. Rahmatnya Allah. Okey. Ada satu hadis Nabi kata, runtuhnya Kaabah lebih ringan daripada seorang beriman dibunuh. Runtuh Kaabah tu lebih ringan musibahnya daripada nyawa seorang beriman dibunuh. Makna nilai orang beriman tu sangat mahal di sisi Allah. Dalam ayat lain Allah sebut, Allah melaknat siapa saja yang menyakiti Allah, Rasul dan orang beriman. Kat dunia Allah laknat dia. Makna jauh daripada rahmat Allah. Jadi jaga mulut daripada mengata orang beriman. Apatah lagi mengatakan ulama. Kadang-kadang senang jadi kata ulama ni tak boleh pakai. Yang ikut ulama ni lagi tak boleh pakai. Itu menyakiti orang beriman. Okey? Innal lazina sesungguhnya orang-orang amanu yang mereka beriman. Allah tak sebut beriman. Beriman dengan siapa ni? Allah tak sebut beriman dengan apa kan? Allah tak kata amanu billah. Bila Allah tak sebut, apa maksud dia? Nabi terangkan. Bila malaikat tanya kepada Rasulullah apa makna iman, Nabi jawab apa? Iman ialah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul, beriman dengan kitab, dan beriman dengan semua sekali. Boleh? Kena beriman 6 ke ataupun sebahagian? Kalau dia solat, dia puasa, dia haji, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan para malaikat, beriman dengan hari akhirat, satu je dia tak boleh terima, takdir Allah. Dikira beriman tak? Tak. Kadang-kadang yang lain dah okey dah, bab takdir tu dia tak boleh terima, pun dikira tak beriman. Okey, wa amilus solihat. Apa tanda dia beriman? Dan mereka beramal soleh. Kenapa? Setiap kali lepas beriman Allah sebut beramal soleh? Apa makna iman? Iman ni mesti ada 3. Satu, yakin di hati. Yang kedua, sebut di lidah. Yang ketiga, jadi kalau pengertian iman dah masuk tak amal soleh? Dah. Sebab bila sebut iman mesti yakin di hati, sebut di lidah dan beramal dengan anggota badan. Dah masuk dah. Tapi kenapa Allah sebut lagi wa amilus solihat? Sebab sebagai bukti. Betul lah makna iman dah termasuk amal soleh, tapi Allah nak bagi tahu iman bukan angan-angan. Iman mesti ada bukti dia. Sebab itulah pendapat paling kuat, siapa yang mengaku beriman tapi tak solat, maka dia tak beriman. Bahkan dia adalah kafir. Kalau pendapat paling kuat. Kenapa kafir? Sebab tak ada bukti ni, amal soleh. Boleh?
Kemudian amal soleh pula. Amal soleh yang mana ni? Ramai orang mendakwa dia beriman dan dia beramal soleh. Tapi amal soleh yang mana yang Allah maksudkan? Ada dua syarat. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Mesti menepati sunnah. Kalau tak sama dengan sunnah Nabi, mardud, tertolak. Contohlah 10 Muharram, dia baca 10 kali Qul huwallah, Allah tak terima. Hari 10 Muharram dia baca 10 kali Qul huwallah. Itu tak pasti. Tapi dia baca 10 kali pada hari 10 Muharram sebab apa? Sebab dia yakin ada kelebihan, amalan tertolak. Sebab apa? Sebab tak selari dengan sunnah. Boleh? Okey, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, apa bagi mereka? Lahum, bagi mereka jannatun, syurga. Berapa syurga ni? 7. Banyaknya. Dia setiap orang dapat berapa syurga? 4. Ada dalil? Surah? Ya. Tuhan kata waliman khafa maqama rabbih jannatani. Cuba terjemah. Wow dan liman, bagi sesiapa khafa, takut, maqama rabbih. Maqam ni kedudukan Tuhannya, dia takut. Maka baginya jannatani, 2 syurga. 2 syurga. Kemudian ayat selepas ni, wa min dunihima jannatani. Selain pada 2 ada 2 lagi. Jadi berapa semua? 4. Tapi untuk siapa ni? Khafa maqama rabbih. Apa makna orang yang takut pada Tuhannya? Satu, dia takut dosa, dia takut azab. Yang kedua, dia buat perintah Allah. Mesti ada 2. Bukan takut, kenapa nampak pucat ni, takut azab Allah, dah solat tak? Itu tak ada. Mesti takut dan diikuti dengan amal. Okey, bagi mereka syurga. Siapa ni? Bagi siapa ni? Beza tak balasan orang tak beriman? Jahannam dengan syurga. Beza tak? Dan orang beriman yang Allah sebut munasabah apa ni? Munasabah cerita sebelum ni. Cerita siapa dia? Orang beriman kena bakar. Tiba-tiba Allah kata balasan kamu syurga. Apa pengajaran dia? Bukan sia-sia kamu terjun dalam parit dan kamu tahan panas api dan kamu sabar. Bukan sia-sia. Itu adalah ibadat. Apa bukti ibadat? Dapat syurga. Boleh? Sebab tu kadang-kadang kita ingat ibadat ni solat, puasa, haji, tak. Ramai yang masuk syurga tak sempat solat pun, tak sempat sedekah pun, tapi apa dia? Dia maafkan orang. Kadang-kadang dia bagi minum pada binatang. Hati suci. Tapi sebaliknya ada yang solat banyak, puasa banyak, hati tak bersih, masuk neraka. Boleh? Jangan pula tak solat lepas ni. Okey, syurga. Kemudian kalau neraka, jahannam, hariq. Tapi kalau syurga pula apa dia? Tajri. Apa makna tajri? Ini kalau belajar bahasa Arab, fi'il apa ni? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Allah saja bagi tahu ni. Allah saja bagi tahu fi'il mudhari' ni.
Apa makna dia? Sentiasa mengalir. Mengalir dari mana ni? Dari bawahnya. Apa yang mengalir? Anhar, satu ke berapa? Berapa? Yalah, berapa banyak? 4. Dalam surah apa? Ayat 15. Kenapa orang sama jawab ni? Tapi jangan nak masuk syurga sebab ada sungai je. Okey, tengok. Allah sebut yang mana dulu? Tempat mengalir ke Allah sebut sungai yang mengalir dulu? Ha? Sepatut ayat macam mana? Mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Kan? Kenapa Allah sebut tempat mengalir dulu? Baru sebut apa yang mengalir. Kenapa? Kalau saya kata di syurga mengalir sungai-sungai jauh di sana, rasa apa? Dengar sungai seronok. Bila dengar jauh tu Allah. Faham? Sebab tu Allah sebut benda yang lebih seronok daripada sungai apa dah? Dekat. Dekat pula kat mana ni? Bukan setengah kilometer, di bawahnya. Kata salafus salih, di bawah ni satu bawah pokok. Bawah pokok. Yang kedua bawah istana. Nak yang mana satu? Masuk dulu. Satu mengalir bawah pokok, yang kedua mengalir di bawah istana. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, sungai-sungai di syurga dia boleh mengalir tanpa tebing, tanpa parit. Dia macam ular merayak tu. Biasa kat dunia kita tengok yang merayak tu ular, tapi dalam syurga kita tengok yang merayak tu sungai. Boleh bayang tak? Lagi tak boleh bayang, itulah syurga. Dan selagi boleh bayang, itulah bukan syurga. Boleh? Sebab itulah ada ustaz dia kata dia makan mi kari. Dia kata saya sedang makan makanan yang tak ada kat syurga. Lepas tu ada seorang ustaz dia kata, mana dia tahu mi kari tak ada dalam syurga? Kan? Saya pun jawab balik. Saya kata, apa saja yang kita pernah nampak kat dunia memang tak ada kat syurga. Mi kari pernah nampak? Tak ada lah tu. Bukannya susah. Jadi boleh tak ustaz, kita nak benda yang kita pernah rasa kat dunia, dalam syurga kita nak benda yang kita dah rasa kat dunia, boleh tak? Boleh ke tak? Tak ada. Sebab Nabi kata dalam syurga benda yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar dan tak pernah terfikir di kepala, tak ada. Kenapa tak ada? Kalau kita masuk syurga sama dengan dunia, baik tak payah masuk, duduk kat dunia je. Faham tak? Pergi Turki makan nasi budu juga, baik tak payah. Bukan mi kari lah tu, rupa je mi kari. Mi kari mesti rasa mi kari. Buah ada tak buah apple? Tak ada. Rupa apple ada, nama ada, tapi rasa tak mungkin. Kalau benda yang sama kita rasa apa? Tak best lah. Pergi Turki jumpa petai, ya Allah. Okey. Zalika itulah al-fawz. Tak. Kemenangan, kejayaan. Sebab tu orang nama faiz. Faiz daripada fawz. Faiz orang yang berjaya.
faiz. Walaupun dalam azan selalu fi'il. Itulah kejayaan. Fauzun. Fauzi kejayaanku. Itulah kejayaan, bukan setakat kejayaan tapi kejayaan yang besar. Okey. Jadi kejayaan yang sebenar di mana? Di akhirat. Kejayaan yang terbesar di mana? Di akhirat. Jadi orang yang berakal waras, orang yang beriman ialah orang yang sentiasa mengejar kejayaan yang sebenar, yang besar. Adapun orang yang tak berakal, dia hanya mengejar kejayaan di dunia. Habis masa dia pagi, petang, siang, malam nak kejar kejayaan di dunia. Itu orang yang tak waras. Kejar-kejar lepas tu tinggal. Kan? Okey, inna. Cuma kejayaan di sini, macam mana kita nak dapat al-fawzul kabir? Allah tak sebut di sini. Allah sebut umum je, beriman dengan beramal soleh. Tapi dalam ayat lain, surah lain Allah sebut macam mana nak mendapat kejayaan yang besar. Macam mana? Dalam surah Al-Mu'minun Allah bagi 7 sifat. Siapa yang mukmin yang berjaya? Pertama, allazina fi salatihim khusyuk dalam solat. Khusyuk. Mana kalau tak khusyuk, tak berjaya. Yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan daripada perkataan, perbuatan yang lagwa, sia-sia. Dia tak cakap kosong, dia tak sembang kosong, dia tak buang masa. Nampak je kawan tu suka bersembang kosong, dia menjauhkan diri. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang suka selalu mengeluarkan zakat, termasuklah sedekah. Hobi dia apa dia? Suka bersedekah. Yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, orang yang menjaga nafsu syahwatnya. Lagi susah tu. Nak jaga nafsu syahwat, cara dia apa dah? Kahwin dengan puasa semua susah tu. Tak, Allah bagi, Allah kata nak jaga zina, Allah kata la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi cara tak nak dekat zina apa dah? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tunduk pandangan. Tunduk pandangan mata. Jadi nak jaga syahwat bermula daripada apa? Jaga mata. Betul kan? Semua punca zina ke apa ke bermula daripada mata. Semua bermula dari mata. Tengok orang ke, tengok TV ke, tengok internet ke. Jadi step pertama nak jaga syahwat, mata. Kalau tak jaga mata, jangan haraplah kita boleh jaga nafsu syahwat. Betul? Sebab tu ada hadiskan, dari mata turun ke saya tak kata hadis Nabi, hadis Melayu lah. Dari mata turun ke betul. Bila tengok, dia mula fikirkan. Nak tengok lagi, lepas tu nak jumpa, lepas habis. Okey. Dia berapa tadi? 4. Yang kelima? Apa dia? Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kepada isteri dia dan hamba-hamba sahaya. Kalau dia nak lepas nafsu pada isteri, pada hamba sahaya, tak apa. Itu tidak tercela.
Yang kelima, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia menjaga amanah. Amanah Allah bagi pada dia, amanah manusia bagi pada dia, dijaga tepat. Dan dijaga ahdihim, perjanjian dia dengan Allah. Sebagai seorang hamba, dia kena taat. Masuk waktu dia solat. Dia tak mengumpat, dia tak rasuah, dia tak ambil riba. Dah, berapa dah? Yang ketujuh, wallazina hum, tadi dua tu amanah dengan perjanjian. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dia jaga solat. Tengok. Sifat pertama khusyuk solat. Sifat yang ketujuh yang terakhir jaga solat. Apa beza dia? Yang pertama tu Allah spesifikkan setiap solat mesti khusyuk. Dan Allah tutup 7 sifat yang orang mukmin yang berjaya ialah dia jaga ke semua solat dia. 5 waktu, awal waktu khusyuk, rukunnya, wajibnya, sunatnya semua dia jaga. Makna kalau dia khusyuk solat subuh, lepas tu solat zuhur lambat, tak termasuk tu. Boleh? Qad aflahal mu'minun, baru berjaya. Okey? Inna batsha. Apa dia batsha? Maksud dia ialah pukulan ataupun maksud dia azab. Orang Melayu suka ni, bunyi sedap dia pun nama anak. Batsha. Kan? Batsha. Macam Arina Manasikana, dia buat nama. Okey, sesungguhnya azab Tuhan engkau la syadid, pasti pedih ataupun keras. Tengok Allah sebut azab Allah tu dah pedih. Allah sebut lagi perkataan syadid. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak supaya kita betul-betul rasa azab Allah ni tak boleh ditanggung oleh sesiapa. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fajr kan. Apa Allah kata? La yu'azzibu azabahu ahad. Tengok. Ayat ni dah menakutkan. Apa maksud? La yu'azzibu, tidak ada yang boleh mengazab seperti azab Allah ahadun. Tak ada seorang pun boleh azab sebagaimana Allah mengazab manusia. Boleh? Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, orang yang dimasuk neraka yu'khazu, diambil daripada ubung kepala, wal aqdam, dan kaki, kemudian dilipat, dikepak sampai patah, kemudian dicampak dalam neraka. Boleh? Yu'khazu, diambil, dia pegang kat sini, macam kita pegang guni yang besar, kita pegang hujung sana, hujung sini, kita lipat, baru kita bawa kan. Macam itulah ahli neraka, dipegang hujung kepala, hujung kaki daripada belakang, bukan daripada depan, sampai patah belakang, baru dicampak. Kemudian lepas tu Tuhan kata apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana satu lagi yang kamu? Lepas sebut azab pedih macam tu, Allah tanya, nikmat mana lagi yang kamu dusta? Mana Allah nak bagi tahu dalam cerita azab tu ada nikmat. Cerita apa ni? Allah pegang hujung sana dengan hujung sini, lipat sampai patah, dicampak. Tuhan kata itu nikmat. Di mana nikmat Allah di situ? Macam mana benda cerita menakutkan boleh jadi nikmat? Subhanallah. Bila kita dengar tu, pertama, orang yang buat dosa berhenti buat dosa. Nikmat tak?
Yang kedua, orang yang malas beribadat jadi rajin. Itu nikmat tu. Sebab tu Tuhan kata fa bi ayyi ala ya rabbika ma tukazziban. Aku dah bagi tahu ni, sama lah ni. Inna batsha rabbika la syadid. Ini nikmat ni. Tanda aku sayang pada kamu, aku cerita detail. Maka elakkan. Bolehkah? Kita nak ni kalau boleh anak-anak kita dengar cerita-cerita macam ni. Anak kita yang malas solat, yang solat lambat ni, patut ayat yang macam ni kita dengarkan pada dia, kan? Tak rasa takut. Berbaloi tak tidur sampai pukul 7.30 sampai pukul 8, tapi dia azab macam ni? Berbaloi tak? Lawalah nafsu, bangun solat. Okey, innahu, sesungguhnya dia, yubdi'u apa dah? Dia yang memulakan, wa yu'id, dan dia juga yang mengembalikan. Faham tak? Apa maksud dia? Dia yang Allah tak sebut Allah mulakan apa? Banyak ayat macam tu. Allah mulakan apa? Tak bagi tahu. Allah yang mengembalikan. Mengembalikan apa? Allah tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu ada maksud dia. Semua sekali. Kalau Allah kata Allah memulakan ciptaan manusia, tak masuk langit, tak masuk jin. Bila Allah tak sebut, semua sekali. Yang mula cipta langit siapa dah? Allah. Yang hancurkan langit, Allah. Yang mula cipta manusia, Allah. Yang mengembalikan manusia mati dalam kubur, Allah. Semua Allah. Bila Allah beritahu semua Allah, menunjukkan apa? Allah nak bagi tahu dia saja yang berkuasa. Maka taatlah pada dia. Saya pernah cerita, ada seorang gubernur di Basrah. Dia dapat surat daripada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Masa tu selepas Khalifah Ar-Rashidin, Muawiyah jadi khalifah kan. Selepas Muawiyah, anak dia naik, Yazid bin Muawiyah. Jadi dia lantik salah seorang gubernur di Basrah. Kemudian Yazid bagi surat pada gubernur ni, bagi arahan yang bercanggah dengan perintah Allah. Dia tak tahu nak buat yang mana. Nak buat perintah Yazid, dia melanggar perintah Allah. Nak buat perintah Allah, dia langgar perintah Yazid. Mungkin kena buang ke, kena pecat ke. Maka dia pun bertanya pada ulama yang terkenal ketika itu, Imam Hasan Al-Basri. Macam mana kau nak buat ni? Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah boleh menghalang apa yang Yazid buat, Yazid tak boleh halang apa yang Allah buat. Kamu nak pilih apa? Faham tak? Kalau kamu ikut Allah, Allah boleh halang kalau Yazid nak pecat kamu. Tapi kalau kamu ikut Yazid, Yazid tak boleh halang apa yang Allah nak balas pada kamu. Akidah tu. Akidah. Okey, yubdi'u wa yu'id. Allah boleh memulakan dan mengembalikan. Wa huwal ghafur. Dan dialah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Subhanallah. Setelah Allah sebut azab, batsha rabbika la syadid. Sebab apa? Hasil daripada perbuatan kufur, syirik dan maksiat. Tapi kalau dia bertaubat, Allah terima tak? Kenapa Allah terima? Sebab Allah Al-Ghafur. Tengok rahmat Allah. Jahat macam mana, azab berat macam mana pun, kalau bertaubat
tepat pada waktu dia, Allah terima. Kemudian Al-Wadud. Al-Wadud apa dia? Yang maha penyayang ataupun yang maha disayangi. Allah Al-Wadud. Dua-dua makna dia. Al-Wadud ni sama ada Allah menyayangi hamba dia ataupun hambanya menyayangi Allah. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Cuba buka surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, ayat 54, muka surat 117. Surah kelima, ayat 54. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa yang murtad daripada kalangan kamu, apa Allah akan buat? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Apa sifat kaum ni? Allah cinta pada mereka dan mereka, itu makna Al-Wadud. Allah mencintai dan Allah dikasihi. Dia wallahu alam, Ar-Rahman ni sebenar umum. Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada perkataan rahmat. Bila sebut rahmat tu dia umum, termasuklah orang kafir. Tapi kalau Al-Wadud khas untuk orang beriman saja. Sebab tu Allah kata apa ni? Siapa yang murtad, Allah akan tukar, matikan, dan Allah datangkan kaum yang lain. Kaum mana ni? Yang beriman sahaja. Apa sifat dia? Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Jadi Al-Wadud tu lebih kepada orang beriman saja. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, ulama kata umum. Semuanya daripada perkataan rahmat. Nabi ada sebut tazawwaju al-wadud. Tazawwaju, kawinilah al-walud, yang beranak ramai, dan al-wadud sama. Apa dia? Yang penyayang. Tengok bila anak ramai, dia kena ada satu sifat lagi, barulah sempurna. Apa dia? Penyayang. Boleh? Semalam saya jumpa kawan saya, Ustaz Feiruz. Dia muda pada saya. Tengok ada anak kecil lagi, berapa bulan. Saya tanya yang keberapa? Yang ke-9. Tuan kecil je, Masya Allah. Nabi berbangga dengan orang yang anak ramai. Saya berbangga dengan dia. Sebab apa saya berbangga dengan dia? Sebab Nabi berbangga dengan dia. Anak ramai 9. Ya, semalam. Yalah, yang jumpa semalam. Jadi siapa yang baru kahwin ataupun nak kahwin, pasanglah niat untuk dapat anak ramai. Mahfuz. Tengok kan, tak apalah, saya dah terlepas dah. Saya nak bagi tahu, Allah suka, Nabi suka. Tapi kenapa kita tak suka yang Allah dan Nabi suka? Itu ada masalah tu. Kalau macam orang kata sejak anak tu ada rezeki kan, lepas tu kita macam nak, yelah financial kita mungkin taklah hebat sangat lah, taklah stabil sangat. Kita nak bagi terbaik ke anak kita, kita nak bagi education, kita nak ada duit kan, nak sekolah anak yang
Saya nak tanya, kerja kita, gaji kita dengan kerja Nabi Yaqub, mana lebih besar gaji? Ya, kerja Nabi Yaqub kerja Nabi lah. Dia Nabi ni mana ada kerja, tapi anak dia berapa? 12. Ada yang jahat tak? Ada, tapi akhirnya jadi baik semua tak? Kita bukan nak 12, 8. Satu. Yang kedua, Dr. Aisyah, bila kita fikir kewangan kita tak kukuh, bila anak ramai perlukan duit banyak, kita nak didik anak yang terbaik, seolah kita rasa kita yang mendidik anak itu salah. Bila kita rasa kita, memang kita tak mampu. Kita bukan 10 orang, seorang pun tak mampu. Bukan seorang, kita diri sendiri pun tak mampu jaga. Yang jaga diri kita siapa? Allah. Kalau Allah nak jaga, anak 100 pun boleh. Tapi kalau Allah tak nak jaga, anak separuh pun tak boleh. Betul. Berapa ramai yang duit banyak, gaji besar, jutawan, anak 2 orang je, semua rusak. Sebab dia tak jaga Allah. Itu cara orang kita berfikir salah. Sebab itulah dia kata, saya kalau yang 2 pun tak sempat nak jaga, memang kamu tak mampu jaga. Yang jaga ialah Allah. Serah pada Allah, taat pada Allah, Allah jaga 10 orang selamat. Kan? Kemudian kalau kita pakai teori, kalau anak ramai tak menjadi, anak 2 jadi ke tak? Jadi ke tak? Tak jadi ustaz juga. Itu menunjukkan teori kita salah tu. Sebab kita tak belajar akidah daripada kecil. Kita belajar ekonomi. Anak seorang gaji 5,000, anak 2 gaji 10,000. Sifat itu salah. Tengok orang tua kita kan, gaji tak ada, KWSP tak ada, pencen tak ada. Anak berapa? 12. Tapi ada tanah berekar-ekar. Pergi haji tak berhutang. Hidup tenang je. Lepas potong getah, balik awal. Sebab tu dapat anak ramai. Banyak lagi akidah yang kita kena betulkan. Betul? Kalau masalah kesihatan, itu ada kaedah dalam Islam. Jangan membinasakan diri kamu. Bila ada mudarat kesihatan, jangan binasakan. Tapi biar jelas sebab tu. Kadang-kadang sihat pun. Okey. Zul Arshi. Allah nak tunjuk kebesaran dia. Apa dia? Dia Maha Pengampun. Kamu nak derhaka, nak dosa banyak mana pun tak apa. Kalau kamu bertobat, tak apa. Allah tu Maha Pengampun. Apa makna Maha Pengampun? Iaitu Allah padam semua dosa dan Allah maafkan. Dan Allah tidak azab. Sebagaimana disebut dalam satu hadis sahih, di akhirat besok Nabi kata Allah akan panggil orang beriman, seorang sama seorang, bukan di khalayak ramai. Lepas tu Allah sebut dosa-dosa yang orang tu lakukan satu persatu, sehingga dia mengaku dan dia rasa memang dia tak akan selamat dah. Dia tak mungkin masuk syurga dengan senarai dosa yang Tuhan bagi tahu dengan buktinya. Akhir sekali, last sekali Tuhan kata apa? Satartu laka, aku tutup dosa ni kat dunia. Tak ada siapa tahu, suami kamu tak tahu, anak kamu tak tahu, maka di akhirat aku ampunkan. Itu makna ghafur. Buat dosa tapi Allah maafkan, Allah padamkan dan Allah tidak azab. Itulah sifat Allah. Okey. Zul Arshi, Allah sebut lagi sifat kebesaran dia, yang mempunyai arash. Apa pula arash? Apa dia arash? Ada ayat lain tak? Istawa alal arshi. Allah bersemayam di atas arash.
Jadi soalan dia, apakah itu arash? Singgah? Singgasana. Apa makna singgasana? Tempat duduk, tempat bersemayam. Nanti orang kata pula, adakah Allah perlukan tempat duduk? Dia arash ni, kalau nak terjemah macam ni lah, kita tempat duduk kita kerusi, tapi kalau tempat duduk sultan, kita panggil kerusi, dia panggil apa? Singgasana. Tapi kalau kedudukan Tuhan, tak tahu nak nama apa. Tempat Allah bersemayam, tapi adakah Allah perlukan tempat tu? Tak. Kalau tak perlu, kenapa Allah buat? Kalau tak perlu, kenapa Allah buat? Nak jawab apa? Ha? Apa dia? Salah satunya, Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Allah boleh cipta apa saja. Kita tahu tak, arash dengan langit dan bumi mana lebih besar? Saya nak tanya, makhluk Allah yang paling besar apa dia? Ha? Makhluk Allah yang paling besar? Ha? Langit lagi? Arash. Pasal apa berbeza pendapat? Ini mazhab apa ni? Tak apa, atas bawah biar dulu. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Arash ataupun langit? Arash. Ada dalil? Subhanallah. Ada satu hadis sahih, Nabi kata, saya pun dah bagi tahu ni, kita ada satu arash, yang kedua kursi, yang ketiga langit dan bumi, ya. Jadi antara tiga ni yang paling besar ialah arash. Betul, bukan langit, ya. Allah sebut apa? Kalau segulung besi, beza antara langit dengan bumi dengan kursi, beza besar kursi dengan besar langit. Kalau segulung besi dicampak di atas bumi, beza tak segulung besi dengan keluasan bumi? Beza kan? Okey. Yang segulung besi tu itulah bumi, dan seluas bumi itulah kursi. Okey. Kemudian sekarang beza pula arash dengan kursi. Sama kaedah dia, ha? Beza arash tu lebih besar daripada kursi, iaitu kita campak segulung besi di atas bumi, maka segulung besi itu adalah kursi, dan seluas bumi itu adalah arash. Jadi yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar, arash. Kalau orang tanya, Allah tak perlukan arash, kenapa Allah ciptakan? Sebab Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Kenapa Allah perlu tunjuk? Apa faedah untuk Allah? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa Allah buat dan nak tunjuk pada kita? Yalah, apa faedah? Apa faedah? Kita kalau kita tunjuk kuasa kita pada orang, kita ada faedah tak? Ada. Tapi Allah bila dia tunjuk kebesaran dia melalui ciptaannya, Allah ada faedah tak untuk dia? Dan Allah tak perlu faedah pun. Habis faedah untuk siapa? Apa faedahnya? Tak, ciptaan Allah yang besar ni, apa faedahnya? Lepas kagum, apa faedah? Sebab apa takut? Sebenarnya Allah nak kita sampai tahap bila tengok ciptaan Allah, bila rasa kagum ciptaan Allah, sampai tahap kita betul-betul rasa gerun, dan sampai tahap dengar perintah Allah, zam, sami'na wa ata'na. Itu tujuannya. Sebab tu banyak ayat Al-Quran Tuhan suruh kita tengok langit, tengok bumi, tengok unta, tengok gunung. Bukan semata-mata suruh tengok langit berkali-kali, tak. Supaya tujuannya akhirnya kita rasa besar kebesaran Allah, dan kita rasa gerun dan mudah nak taat pada perintah Allah. Kenapa? Yang suruh ni maha hebat.
Sekarang kita solat lambat sebab apa? Tak ada rasa kebesaran Allah. Kan? Dah azan, tak bergerak lagi. Suami panggil, buat kopi, terus bangun. Siapa yang lebih besar? Ha? Kadang-kadang kita pergi office kan, kita nak pergi solat, dah azan dah, tapi tak bergerak lagi. Bos panggil, datang sekejap. Siapa lebih besar? Ha. Nampak tak? Semua ni Allah cerita faedahnya untuk kita. Tapi bagi siapa ni? Bagi yang berfikir maksud ayat ni. Kalau tak fikir, tak rasa apa ni. Wa huwal ghafurul wadud, qalqalah. Tak rasa apa-apa. Ha. Okey, Zul Arsh, tengok Allah bagi tahu. Bukan setakat batsha rabbika lasyadid. Bukan setakat yubdi'u wa yu'id. Bukan setakat Al-Ghafur Al-Wadud, tapi dia mempunyai arash yang sangat-sangat besar. Bukankah sesuatu tu bila semakin besar dan hebat apa yang dia cipta, bukankah semakin menunjukkan kepada kehebatan dia? Okey, Al-Majid. Apa makna Al-Majid? Arash yang mulia. Nampak tak? Kenapa mulia diletak selepas arash? Ha? Kenapa? Yelah, arash tu makhluk yang paling besar. Tapi kenapa selepas tu arash yang mulia? Ha? Tapi Allah tak sebut Al-Majid pun okey kan? Bila sebut ada tujuan dia. Ada tujuan, ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Sebab biasa manusia ni kalau sebut dia tu ada kuasa besar, kita rasa apa? Gerun, takut kan? Dan Allah bila sebut dia ada arash yang sangat besar, kita berasa gerun. Allah tak nak kita rasa gerun dan semakin jauh. Tak. Aku walaupun hebat, tapi aku ada satu lagi sifat, Majid, datang dekat. Boleh? Kenapa nak jauh daripada aku walaupun aku hebat? Kenapa nak jauhkan aku ada lagi sifat Al-Majid? Kita macam kata polis kan, tegas, takut kan? Lepas tu dia sebut apa? Mesra. Okey tak? Lepas tu cepat. Cepat apa tu? Anak saya dia tak bagi tahu saya. Dia terbabas. Lepas tu nak claim insurans, dia pergi report polis. Kena denda 300. Denda apa? Sebab lalai memandu kereta. Dia pergi report polis, nak claim insurans, nak jimat kos. Tengok. Betul tak? Boleh mesra, cepat dan saya kata, kenapa tak tanya abah dulu? Kalau tanya abah, jangan pergi report. Betul kan? 300 tak pasal-pasal. Tak fikir lagi tu. Jadi pengalaman, bila ada masalah, pertama jangan report lagi. Tak, kadang-kadang kita baik itu tak sampai 300 pun. Benda kecil je. Kadang-kadang 100 je. Ha? Okey, fa'al. Fa'al. Apa dia fa'al? Kalau kita hayati satu-satu kan, kita fikir 100 kali nak lambat solat. Fikir 100 kali nak lewatkan solat. Tengok apa makna fa'al pula. Fa'al daripada fa'ala, melakukan. Tapi kalau ada sabdu, makna dia Allah sangat banyak melakukan. Melakukan apa ni?
lima yurid, apa yang dia hendak. Boleh? Oh, ni lagi menakutkan. Allah nak buat apa saja yang dia nak, tak ada siapa boleh halang. Dia nak bagi contohlah, nak bagi Ustaz Fadli Yamani, kamu pergilah ke China, turun ke penerbangan, mati. Aku nak kamu mati, matilah. Kan? Yang sepupu saya, kamu nak main bola, pergilah. Tapi lepas tu aku nak kamu mati, matilah. Ada seorang kawan Kuantan, abang pada kawan saya. Tak. Dia kena samun. Dia ada ladang. Potong jari 5-5, lepas tu tangan hampir putus, dah mati. Tak tahu mati pukul berapa, sebab tengok-tengok mayat dia dah mati, kemudian jari dah putus, tangan pun hampir putus. Tak tahu siapa buat. Tapi semua berlaku dengan izin Allah tak? Fa'alul lima yurid. Allah nak buat apa saja, tak ada siapa boleh halang. Yang aksiden motor yang ada bagi gambar tu, putus kaki. Suami isteri, remaja tu naik kereta kan, tak pasal-pasal langgar kawan tu, suami dia mati, isteri putus kaki, ada gambar. Lepas tu sebab kaki dah rosak, foto pula sampai ke paha. Fa'alul lima yurid. Kan? Jadi bila kita faham ayat ni, lagilah kita rasa gerun. Tapi kalau tak faham, okey je. Sebab tu Tuhan tanya dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis samai a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Adakah patut kamu rasa aman je, rasa selamat je, walaupun kamu buat dosa, kamu buat kemungkaran, tapi kamu rasa aman? Adakah patut? Allah boleh turunkan azab daripada langit, daripada bumi bila-bila masa. Fa'alul lima yurid. Kan? Mungkin Allah tak turunkan azab sebagaimana umat dahulu, tapi mati mengejut, mati dalam keadaan sedih kan, mati dalam keadaan mengerikan. Allah fa'alul lima yurid. Okey. Dan ayat ni juga Allah nak menakutkan siapa ni? Orang-orang kafir ni yang membakar orang beriman. Kamu nak buat, buatlah, tapi kamu bukan semua yang kamu nak boleh buat. Betul? Bukan semua yang manusia nak dia boleh buat. Banyak benda yang dia nak buat tak boleh. Tapi kalau semua yang Allah nak buat, semua jalan. Okey? Habis ayat 16. Ada berapa ayat lagi? Ya, 6. Nak habiskan? Kecukup je? Kalau tak boleh, Ha? Boleh habiskan? boleh. Hal ataka hadisul junud. Adakah, cuba tengok kat Quran, ataka, adakah datang kepada engkau hadis, cerita. Hadis tu cerita. Al-junud, junud jamak kepada jundun. Kalau jundun tentera, kalau junud tentera-tentera, bala tentera. Tuhan tanya siapa ni? Nabi Muhammad. Tuhan tanya, tak datang ke cerita tentang tentera-tentera kepada kamu? Tentera apa ni? Allah huraikan ayat selepas tu. Tentera Fir'aun wa Samud. Tentera Fir'aun dan Samud. Cerita ni sampai tak pada Nabi Muhammad? Sampai. Nabi dapat daripada mana? Dari mana Nabi dapat?
Daripada Al-Quran juga ayat-ayat yang sebelum ni banyak tak dalam Quran cerita pasal Firaun, pasal Musa, banyak tak dalam berbagai-bagai surah dan berbagai ayat. Samud pun sama, banyak ayat Allah cerita. Kenapa Allah tanya ni? Apa yang Allah nak daripada Nabi? Orang yang kafir masuk neraka, yang menzalimi orang beriman. Jadi Allah nak bagi tahu apa sebenarnya? Subhanallah, ayat ni turun dalam keadaan Nabi ditekan, dihina, diseksa, para sahabat dibunuh. Jadi apa perasaan Nabi ketika itu kalau kita duduk tempat Nabi? Sedih, stres, mungkin sampai tahap nak kecewa kan. Maka Allah kata, kamu tak baca ke cerita Firaun, cerita Samud? Apa cerita Firaun? Orang yang gagah, perkasa, ada kerajaan besar, bala tentera ramai, mengaku Tuhan, dan bunuh anak-anak laki Bani Israel. Banyak kezaliman dia, tapi aku hancurkannya dengan air sahaja. Nampak? Kamu tak baca ke kisah kaum Samud? Apa kelebihan kaum Samud? Gagah, perkasa, tinggi, dan rumah dia di mana? Bukit. Hebat tak? Ada tak orang sekarang boleh buat rumah tebuk bukit dan buat rumah di situ? Ada sekarang? Maknanya kaum Samud jauh lebih kuat. Orang Mekah lagi tak kuat. Tapi akhirnya Allah binasakan kaum Samud dengan apa? Dengan pekikkan. Dengan pekikkan je hancur semua kaum Samud. Jadi apa yang Allah nak bagi kepada Nabi ni? Jangan takut, jangan risau, jangan sedih. Sebab apa? Orang musyrikin Mekah taklah sekuat Firaun. Rancangan tergendala. Boleh? Orang musyrikin Mekah tak segagah Samud, tapi aku hancurkan dengan benda yang paling, subhanallah. Kata ulama, Allah nak hiburkan hati Nabi. Kalau kita bahasa apa? Relax, bertenang, jangan takut, jangan risau. Mana Allah nak bagi tu? Orang musyrikin Mekah ni kacang je. Firaun lagi hebat, lagi ramai bala tentera. Aku hancurkan semua dalam air sungai, air laut je. Boleh? Jadi satu, Allah nak hiburkan hati Nabi. Yang kedua, faedah dia apa dah? Allah nak menakutkan lagi orang-orang kafir. Kamu nak seksa lagi orang beriman. Inilah balasan. Tengoklah sejarah Firaun, tengoklah sejarah Samud. Boleh? Inilah hiburan Nabi ni. Hiburan Nabi apa dah? Al-Quran. Hiburan Nabi ialah kisah-kisah umat-umat dahulu. Dan sepatutnya hiburan kita pun sama. Bila ada masalah, balik pada Quran. Allah kata apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kamu suka tu sebenar syarr, buruk bagi kamu. Dan wa asa an takrahu, yang kamu benci itu khairul lakum. Ya Allah, hiburan tak pada kita? Kita ditimpa musibah, tengah bersedih, Tuhan berkata yang kamu tak suka tu baik. Siapa cakap? Allah. Hiburan. Kita tengah susah, tengah miskin, baca ayat tu, yang kamu tak suka tu adalah baik, kan? Lepas tu kita pula tengah seronok, naik pangkat, dapat harta, baca ayat tu pula, yang kamu suka tu tak baik, tak jadi nak seronok. Sebab apa? Bila dah seronok, lupa pada Allah. Maka baik tak ayat tu? Itulah Quran, hiburan bagi orang beriman. Tapi bila tu? Bila dia faham lah. Siapa yang tak berhibur dengan Al-Quran, dia ada masalah besar dengan Tuhan.
Siapa yang tak berhibur dengan Al-Quran, dia ada masalah besar dengan Tuhan. Ada masalah, tinggal Quran, lagi masalah besar dia. Boleh? Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud balil lazina kafaru fi takzib. Jadi Allah beritahu, bahkan orang-orang kafir fi takzib, dalam pendustaan. Tengok bahasa Al-Quran. Allah tak kata mereka berdusta. Allah kata apa? Dalam. Apa mana dalam pendustaan? Beza tak? Orang kafir mendusta dengan orang kafir dalam pendustaan. Tak sedar. Lagi? Dalam apa mana? Dalam. Macam saya kata, air dalam gelas, apa mana? Diliputi oleh gelas. Kalau orang kafir dalam pendustaan, mana apa? Dikelilingi oleh pendustaan, pagi, petang, siang, malam, dengan siapa? Dusta. Nampak tak dahsyatnya orang kafir? Jadi kamu jangan risau Muhammad. Dusta macam mana, hebat macam mana, aku hancur dengan benda yang kecil je. Banyak tak kisah? Bukan satu ni, semua kisah umat dahulu Allah sengaja binasakan dengan apa? Dengan benda yang paling kecil, paling ringan. Kalau ashabul fil, Allah binasakan dengan apa? Burung. Kemudian senjata dia batu. Kalau orang tentera bergajah dibinasa oleh orang Mekah yang baling dengan batu besar, jadi satu benda luar biasa tak? Tak biasa. Sebab tu Allah kata alam tarau kaifa, tengok bagaimana aku binasakan. Jadi ayat-ayat Al-Quran kalau kita faham, hiburan. Yang rosin jadi tenang, yang sedih jadi gembira. Dan bila kita baca tak akan mengantuk. Yang mengantuk tu memang syaitan apa? Dia lah. Dia yang mengantuk, kata syaitan pula. Tak, yang mengantuk tu sebenar dia putus hubungan dengan Allah. Dia putus hubungan dengan Al-Quran. Macam mana boleh duduk depan kata-kata Allah tertidur? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Duduk kat rumah segar je, pergi jumpa bos, tertidur. Pernah berlaku macam tu? Pergi office tidur je. Sebab apa? Ada bos kat depan. Masalah. Okey. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah waraihim, daripada belakang mereka, muhitun. Apa makna muhit? Ayat ni pun menakutkan. Allah meliputi mereka. Apa dia? Seolah Allah tu ada kat depan, ada kat belakang, ada kanan, ada kiri. Allah dengar, Allah lihat apa saja dia buat, yang zahir dan yang batin, yang besar ataupun yang kecil, semua sekali. Ustaz kata siapa yang tak terhibur dengan Quran, hati dia mati. Ustaz tak sebut, tak ingat ayat apa tadi? Saya cakap apa tadi? Siapa yang tak terhibur dengan Al-Quran, ada masalah. Hati dia mati. Hati dia mati. Mana mungkin kata-kata pencipta dia tak terhibur, dia tak terasa, tak ada perasaan. Mana mungkin? Pencipta, pemberi rezeki. Okey, bal huwa Quranun Majid. Bahkan ia adalah Quran yang Majid, yang mulia. Tengok, Quran sifat dia mulia. Kenapa kamu tak boleh nak dekat dengan dia? Kenapa kamu tak boleh terhibur dengannya? Dia adalah mulia. Quranun Majid. Siapa yang memasukkan syurga? Para sahabat. Para sahabat yang Nabi kata dijamin masuk syurga. Siapa yang pandu mereka? Betul, Allah. Tapi siapa pemandu mereka? Quran lah. Nabi tunjuk je, bacalah Quran. Nabi baca Quran je, kan? Quran yang pandu mereka ke syurga. Sebab apa? Sebab Quran tu mulia. Quran tugas dia, peranan dia apa dah? Nak tarik orang masuk syurga, itu je. Tapi syarat dia apa dah? Kena ikut dia. Siapa ikut Quran, syurgalah tempatnya.
Okey, fi lauhin mahfuz, dan Quran tu dalam lauhin. Apa makna lauhin? Lauhin ni macam ni lah, tempat tulis ataupun peti. Mahfuz yang apa makna mahfuz? Tak, lauhin papan, mahfuz terpelihara. Kenapa Quran tu Tuhan kata di tempat yang terpelihara? Sebab Quran ni daripada sisi Allah lagi sampai hari ni, sampai kiamat terpelihara. Tak ada siapa yang boleh ubah, tak ada siapa yang boleh tambah. Siapa tak tahu, ada tersebar dalam WhatsApp sekarang, dia kata jangan beli Quran mumayyaz lah, sebab ada penambahan beberapa surah daripada Syiah. Banyak kali tersebar dah. Anda ingat dah lama dah, berbulan, tapi sebenarnya tak ada pun. Ada orang kata saya beli okey je. Makna apa tu? Orang kita suka takut surah bertambah. Surah yang ada dia tak faham. Risau sangat ada surah baru. Dia tak rasa takut dan tak rasa berdosa. Surah yang ada tak faham. Faham tak? Kalau dia faham surah yang ada, dia perlu takut tak surah yang baru, surah yang ditambah? Tak perlulah, sebab dia jelas ini kata-kata Allah. Tapi sebab dia tak faham, dia takut benda yang baru. Macam orang takut pada hantu lah. Jangan takut. Beza sangat kata-kata Allah dengan kata-kata manusia. Tak mungkin ada, tak mungkin sama. Siapa baca dapat faham. Lepas tu kalau jumpa Quran hilang tulisan, oh heboh satu Malaysia. Padahal Quran dah lama hilang dalam hati dia. Fi lauhin mahfuz. Okey, yang tertulis di lauh mahfuz, yang tertulis ni daripada Allah ada 4 bentuk. 4. Pertama, yang ditulis ketika di lauh mahfuz dan tak boleh diubah. Tulis apa ni? Apa saja yang akan berlaku kat dunia, Allah dah catat. Bahkan dalam hadis disebut sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun Allah dah tulis. Contoh, sebelum ada rumah Zainal, ada tanah kan? Tanah ni apa? Kosong ke? Ada rumah sebelum ni? Tak ada, kosong. Tapi sebelum ada rumah memang kosong lah. Tapi sebelum tanah kosong tu, tanah pun tak ada. Faham tak? Dan sebelum tanah tak ada tu, Allah dah tulis malam ni kita akan berkumpul, akan belajar tadabbur surah Al-Buruj. Faham tak? Itu menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Kehebatan Allah. Berarti Ustaz, maknanya sebelum Nabi Adam cerita tu Al-Quran memang ada. Dah. Fi lauhin mahfuz. Itu bentuk tulisan di lauh mahfuz yang tak akan berubah. Okey, penulisan yang kedua, Allah tulis ketika kita dalam perut ibu, ketika berumur 4 bulan. Itu Allah catatkan dalam hadis sahih. Bila dah ditiup roh, Allah akan catat 4 perkara kan? Apa dia 4 perkara? Rezeki, ajal, baik ataupun celaka. Satu lagi. Orang Melayu suka dia kata, bila dia kahwin, lepas tu tak bahagia. Nampak macam mana Ustaz jodoh saya? Saya kata cakap betul-betul sikit. Laki kamu ni, kamu pilih ke ataupun dia datang gedebak depan tu? Dia tak ada hadis yang mengatakan isteri kita, suami kita adalah dalam 4 perkara, tak ada. Yang Allah dah tetap rezeki, ajal, amalan dan celaka ataupun bahagia kita. Jodoh suami isteri tak ada. Oh, masa nak kahwin bercinta macam nak rak. Bila ada masalah dah jodoh. Salah tu. Sebab kita yang memilih. Redha je lah.
Ajal kita ada pilihan tak? Tak ada. Kadang-kadang mati atas kapal terbang, kadang-kadang aksiden, kadang-kadang atas kereta, kadang-kadang pergi kat Mekah kan, jatuh kering. Itu tak ada pilihan. Rezeki ada pilihan? Tak ada. Kalau Allah tetap rezeki banyak tu lah. Sama ada kita miskin atau berkaya, itu bukan masalah. Kaya bukan sebab masuk syurga, miskin bukan sebab masuk neraka, bukan masalah. Yang masalah ialah orang miskin yang tak solat. Yang masalah ialah orang kaya yang tak bersyukur. Kaya miskin bukan kelebihan. Kemudian celaka dan bahagia, itu kita ada pilihan tak? Sebenarnya kata ulama, Allah bukan tetapkan, tapi Allah tulis apa yang kita pilih. Kita pilih ke syurga ataupun ke neraka. Apa bukti Allah tulis apa yang kita pilih? Buktinya Allah hantar Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah bagi akal, Allah bagi peringatan. Itu semua bukti kita ada pilihan. Apa lagi bukti? Bila kita gila, kita merompak masa kita gila, dosa tak? Sebab apa tak berdosa? Sebab kita tak ada pilihan. Orang letak pistol kat sini, jangan solat, kita bergerak je matikan 24 jam. Kita tak solat subuh, tak solat zuhur, berdosa tak? Tak. Kenapa? Sebab tak ada pilihan. Tapi kalau kamu ada pilihan, tiba-tiba tak solat juga, berdosa. Boleh? Kalau dia letak pistol, kita kata dapat tembaklah, saya solat juga, dia tembak, dosa tak Ustaz? Dia ada dua pilihan. Bila dia letak pistol, dia tak bagi solat, kita ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita solat juga. Sebab apa? Sebab perintah solat tu daripada Allah, yang pistol tu daripada manusia. Kita lebih yakin pada Allah, kita solat. Kemudian kalau kita mati, insya-Allah mati syahid. Tapi kalau kita tak nak solat pun boleh. Sebab apa? Nak dua-dua mudarat. Kalau tak solat pun mudarat, kalau solat pun mudarat. Yang mana lebih besar? Kalau tak solat mati, kan? Mati. Tapi kalau kita tak solat, kalau kita tak solat, tak mati kan? Dia tak tembak. Tapi tak solat tu berdosa tak? Tapi bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita. Kalau kita solat, dia tembak, mati. Semoga kita mati syahid. Sebab itulah Yasir, bapa kepada Ammar, dia kena seksa sampai mati. Isteri dia Sumayyah kena seksa sampai mati. Tapi anak dia Ammar, dia mengaku dia kufur kepada Allah. Bila orang paksa dia tak tahan. Dia pun kata okeylah, dia kutuk Nabi, dia cela Islam. Lepas dia dibebaskan, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ni? Aku dah berkata perkataan yang kufur. Nabi tanya, macam mana hati kamu? Hati aku tetap tenang dengan Islam. Maka tak apa. Boleh? Bila tu tak apa? Bila tak tahan dengan azab. Jangan belum azab lagi tak apa-apa, dah itu dah. Bila dah kena azab, dah tak tahan, barulah kita boleh pilih, ya. Okey. Fi lauhim mahfuz. Yang ketiga yang ditulis apa dia? Sekali setahun, iaitu malam Lailatul Qadar. Kan? Sekali setahun. Yang dalam perut ibu tu untuk sepanjang hidup kita. Yang sekali setahun ni bajet tahunan. Bajet tahunan. Malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Syaban. Bukan malam nisfu Syaban. Allah, Nabi sebut la yuraddu al-qada illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada melainkan doa. Kata ulama, doa mengubah qada. Sebenarnya doa yang mengubah pun itu pun Allah dah tulis. Faham? Dan yang keempat, tulisan yang keempat apa dah? Yang setiap hari ni saya dah bercakap, Dr. Hafiz dah menulis, yang belakang dah berkhayal, semua Allah tulis tu. Contoh. Itu dia tulis setiap hari. Boleh?
Jadi tulisan pertama di Lauh Mahfuz untuk semua sekali. Tulisan kedua ketika dalam perut ibu ketika berumur 4 bulan. Tulisan ketiga untuk sekali setahun. Dan tulisan yang keempat setiap saat apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Ya, malaikat. Okey, boleh ya? Cukup. Pengajaran. Ada masa ke? Ambil sikit ya. Kalau bagi minggu depan takut lupa. Okey, pengajaran surah. Yang pertama, setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Termasuklah dibunuh dengan cara yang kejam. Yang kedua, hati manusia yang kufur kepada Allah sangat keras sehingga sanggup melihat orang-orang beriman dibakar hidup-hidup. Ini poin ini Syekh Saleh Utsaimin dia ada sebut. Kalau kita tengok sekarang orang Islam ramai kan yang diseksa dengan kejam, bahkan ada yang dibakarkan. Kalau orang tanya, kenapa Allah biarkan? Jawab dia, Allah nak bagi pahala, Allah nak tinggikan darjah. Satu. Yang kedua, bukan benda baru. Bukan benda baru. Allah dah cerita banyak dalam Quran bagaimana umat Islam diseksa, bakar, ditikam, digergaji. Tiba-tiba kita dengar sekarang, kita macam terkejut. Padahal benda tu dah ada dalam Al-Quran. Faham tak? Jadi bukan benda baru. Bukan benda baru. Itu adalah proses untuk apa? Allah nak bagi pahala yang besar dan Allah nak angkat darjah. Okey, yang ke Syekh Saleh Utsaimin. Saleh Utsaimin. Saya banyak rujuk tafsir dia. Faham tak yang kita duk tadabbur ni? Boleh faham? Ada banyak daripada dia lah tu. Ada. Tapi rasa tak lengkap lagi. Dia dah meninggal dah. Anak murid dia sedang menyalin balik. Okey, yang keberapa? Manusia melakukan dosa sebesar mana pun dan sekejam mana pun, jika bertaubat Allah menerima taubatnya. Yang keenam, yang keempat, sesiapa yang menyakiti orang-orang beriman sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan, maka Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka
dan bagi mereka azab Jahannam di akhirat. Okey, yang keberapa? Yang kelima. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh semakin besar ujian mereka, semakin tinggi darjahnya di sisi Allah. Semakin tinggi darjahnya di sisi Allah. Semakin tinggi darjahnya di sisi Allah. Yang terakhir berapa? 6. Sunnatullah dalam bracket dia ketetapan Allah. Sunnatullah ketetapan Allah bagi mereka yang mendustakan Allah dan Rasul, akan dibinasakan oleh Allah. Walaupun sekuat dan sehebat mana mereka. Dah. Last satu lagi. Allah berkuasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tanpa dihalang oleh sesiapa. Okey, cukup lah. Fa'alul lima yurid. Okey, ada soalan? Tak ada? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.